Dia bersaksi bahawa Allah adalah Tuhannya dan Muhammad adalah nabinya, Islam adalah agamanya, Kaabah adalah kiblatnya. Dan dia berharap kepada Allah apa yang diharap oleh orang-orang yang mengakui ketauhidannya, mengakui rububiyahnya, dan yakin kepada janji baik dan janji buruknya, takut kepada azabnya, bimbang terhadap hukumannya, dan orang-orang yang mengharapkan rahmatnya. Sesungguhnya dia Tuhan yang maha mengasihani. Itu dia. Dan dia wafatnya pada tahun 52 Hijrah. Bila dia mati, sahabat Abu Barzah Al-Aslami yang menyembahyangkan jenazahnya. Abu Barzah Al-Aslami. Jadi kalau kita sebut sini, panjang sikit Abu Bakrah tu. Apa? Pasal ada pula orang kemudian pertikaikan dia. Itu benarnya. Pada hadiah ni dalam Bukhari selalulah ada ni. Ada selalu. Pengarang kita ni, ni sebab kita rujuk buku ni, dia sebut adalah penulis yang mempertikaikan Abu Bakrah ni. Dia kata Abu Bakrah ni fasik, dan Abu Bakrah ni tak boleh dijadikan saksi. Mana kata-kata dia kita tak boleh pegang. Apa sebab? Ada alasannya, kata dia. Kerana dia nak tolak hadis Abu Bakrah tu lah. Bila Aisyah ni keluar nak pergi nasihat Sayyidina Ali, seperti kita kata tadi lah, tetapi berlaku peperangan. Jadi Abu Bakrah ni telitah hadis Nabi SAW, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Dalam Bukhari ni, dalam Bukhari pun ada, Abu Bakrah ni dia telitah, tidak akan berjaya golongan yang mengangkat perempuan sebagai ketuanya. Dia terfikir tu. Itu fikiran dia. Fikiran dia. Adakah maksud Nabi SAW begitu? Hak ni kita kena bincang semula. Khusus hak ni. Adakah maksud Nabi SAW perempuan ni langsung tak boleh jadi pemimpin? Itu kita bincang semula. Jadi dia telitah. Dia telitah gini. Jadi hadis ni ada dalam Bukhari. Jadi dengan sebab itu ramai ulama-ulama mengatakan tak boleh perempuan dia jadi pemimpin. Sebab hadis itulah. Walaupun ulama yang lain bantah pula, dia kata lagu lain maksudnya. Tak apalah. Jadi orang yang tak sepakat hak ni, sampai dia menolak hadis ini dengan mengatakan Abu Bakrah perawinya, dan Abu Bakrah ni tak boleh pakai. Dia kata, apa sebab Abu Bakrah ni tak boleh pakai? Ceritanya gini. Dia ni termasuk dalam orang-orang yang menuduh Mughirah bin Syu'bah berzina. Tu cerita. Ini dia sebut. Dia ni termasuk dalam salah seorang. Dia, Ziyad, Shibl bin Ma'bad dan Nafi' bin Al-Harith di zaman Sayyidina Umar telah menjadi saksi kepada perzinaan Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah itu pun sahabat Nabi juga. Ni cerita ni. Tiga orang daripadanya betul-betul menyaksikan. Dia kata betul, dia tidak tarik balik. Cuma seorang aja daripada hak ramai-ramai tu, iaitu Ziyad. Ketika dia memberi kesaksian dia tu, dia menampakkan keraguan sikit, tidak jelas. Dia ni. Kerana itu Sayyidina Umar mengecualikan dia. Hak lain itu Sayyidina Umar laksanakan hukum had, qadhaf, iaitu kerana menuduh orang berzina kena sebab 80 rotan. Fajliduhum 80 jaldatan wala taqbalu lahum syahadatan abada. Wa ulaika humul fasiqun. Kamu kena sebab 80 rotan, jangan terima kesaksian dia abadan, sampai bila-bila. Mereka orang-orang fasik. Dia pegang tu. Ni puak-puak ni dia pegang. Macam mana Tuhan kata tak boleh nak terima kesaksian? Hadis ni pun saksi juga. Kita tak boleh terima, kata dia. Sebab dalam Quran kata jangan terima kesaksian. Dah fasik. Macam mana Bukhari ambil orang fasik? Macam mana Bukhari ambil orang fasik sebagai perawi dia? Kita tak boleh terima riwayat dia. Jadi hak tadi, hak kata tak boleh lantik perempuan, dia tak boleh pakai hadis tu. Sebab apa? Hadis dia. Hadis dia. Dan dia ni fasik berdasarkan Quran. Tak boleh terima kesaksian dia. Sebab apa? Sebab dia tak tarik balik, dan dia kena had qadhaf. Kecuali orang-orang yang bertaubat, dia sebut dalam ayat tu. Bertaubat pun dia kata kalau mengikut Imam Abu Hanifah, saksi dia tak boleh terima. Cuma Tuhan ampunlah dia. Gitu je.
Tapi dari segi saksi dia, tak. Fasik dia tu tidaklah, tapi saksi tak boleh terima. Fasik tu dia tak ada lah bila dia menjalani hukuman tu. Tetapi saksi tak boleh terima. Sebab Tuhan kata abadan, sampai bila-bila tak boleh terima. Jadi lagu mana kita nak terima? Dalam jelas kata dia dalam sejarah ni, dia telah menuduh Mughirah bin Syu'bah. Kalaulah Sayyidina Umar terima kesaksian tadi, tentulah Sayyidina Umar telah melaksanakan hukuman ke atas Mughirah. Dan Mughirah ni seorang yang muhsan, sudah ada bini, sudah ada anak, gapo dah. Kalau nak kira hukumannya, hukuman rejam lah sampai mati. Dalam sejarah tak ada dia mati kena rejam Mughirah bin Syu'bah. Artinya Sayyidina Umar tidak pakailah kesaksian tadi. Maknanya dia ni telah menuduh orang. Tak betul, dia anggap tidak betul. Bahkan dia tu yang kena hukuman pula 80 sebab tak. Hak tidak kenanya Ziyad tadi, sebab dia tidak menyatakan dengan jelas. Sebab tidak menyatakan dengan jelas, hak seorang tu tidak dengan jelas itulah, maka Mughirah tu terlepasnya. Tapi dia ni tetap dia kata di sini orang suruh tarik balik pendapat dia, dia tak tarik balik. Dia tak tarik balik. Hak dua lagi tarik balik, dia tak tarik balik. Abu Bakar ni tak apalah. Di sini dia sebut banyak perkara lain. Jadi ceritanya, cuba perhati dulu. Ni riwayat dia mari. Orang duduk pegang. Ibnu Ishaq an Az-Zuhri an Sa'id anna Umar jalada Abu Bakrah wa Nafi' ibn al-Harith wa Shiblan fataba faqabila Umar shahadatahuma wa Abu Bakrah falam yaqbal shahadatahu wa kana afdalal qaum. Tengok Ibnu Ishaq meriwayatkan daripada Zuhri, daripada Sa'id, bahawa Umar telah menyebat Abu Bakrah, Nafi' bin Al-Harith, Shibl. Mereka berdua ni bertaubat. Umar pun terima kesaksian mereka berdua lepas pada tu. Tetapi Abu Bakrah, Umar tidak terima kesaksian dia lepas pada tu. Sebab apa? Sebab dia tak saya tarik balik. Dia tidak bertaubat. Taubat apa kata dia? Memang betul. Dan di sini disebut dalam ramai-ramai tu jadi saksi tadi, dia inilah yang paling afdal, yang paling baiknya. Dialah yang paling utamanya dalam saksi ramai-ramai tadi. 3-4 orang tu dialah yang paling baik. Tapi dia tak sih. Lepas tu ada pula hak kemudian ni buat kesimpulan daripada hak tu, kalau orang yang menuduh orang tu berzina, kalau dia tidak mendustakan diri dia pula kemudiannya, tidak syarat untuk nak terima kesaksian dia tu. Kalau dia macam Abu Bakrah, sebab apa dia pegang Abu Bakrah ni, dia tidak mendustakan diri dia, dia tidak kata tak betul, dia tetap dengan pendirian dulu. Namun begitu orang-orang Islam terima riwayat dia dan beramal mengikut riwayat dia. Ini mengikut muhallab. Mana orang kemudian lagi? Orang kemudian lagi. Tak apalah. Lepas tu dia sebut sini, Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami dia kata, wal wajib aidan ala kulli man sami'a shay'an min dhalik an yatathabbata fihi wa la yansibahu ila ahadin minhum bimujarrad ru'yatihi fi kitab aw sama'ihi min shakhsin bal la budda an yabhatha anhu hatta yasihha 'indahu nisbatuhu ila ahadihim fahina idhin al-wajib an yatalammas ahsan at-ta'wilat. Dalam kitab dia As-Sawa'iqul Muhriqah dia sebut, dia kata hak wajib atas setiap orang yang mendengar cerita-cerita yang seumpama ini, dia kena pastikan dulu betul ke tidak. Jangan dia kata orang ni telah begini-begini semata-mata kalau dia tengok dalam satu ke satu kitab tu, ataupun dia dengar daripada seseorang. Bahkan dia kena kaji dulu, dia pasti dulu cerita tu betul ke tidak, apa yang dikatakan berlaku pada seseorang itu. Pada ketika itu kalau betul terbukti memang ada berdasarkan sanad yang sahih,